Okey, cantik. Tak ada masalah. Untuk ada nak minta recording, boleh refer balik pada Tuan Hairi, sahabat saya. Okay. So tak apa, siapa yang masuk awal ni kita jangan jangan rasa macam dalam kelas dekat dalam universiti, dekat sekolah, dekat poli ke, kat mana ke, kita lebih kepada santai. So you all boleh type dan insyaAllah saya akan scroll dan akan baca lah. Cuma saya nak tanya, you all dah familiar belum dengan topik hari ni? Ada buat tak revise ataupun ulang kaji sendiri, apa itu uptrend, apa itu downtrend, macam mana nak tengok ABC, support and resistance. Saya paling suka SNR. ABC ni the second teknik. Saya lebih fokus pada SNR sebab apa? Tu teknik saya cari makan. ABC ni most probably kalau saya gunakan lah untuk saya, sebab apa saya gunakan untuk tengok sejauh mana pergerakan price tu akan pergi. Maksudnya dia pergi tu jauh mana dia akan pergi. So sebab tu ada level-level of Fibonacci retracement tu. So dia ada level-level dia yang key number tu ataupun golden number tu yang kita akan refer. So saya akan ajar paling simple macam mana nak guna ABC dan paling simple macam mana nak guna SNR. Normally kadang-kadang SNR ni kalau kita dah boleh kuasai pun, kita dah boleh mendapat orang kata profitable yang sangat orang kata konsisten lah. Kurang-kurang paling orang kata paling busuk pun saya cakap boleh dapat 30 USD sehari. Sebab tu saya setiap hari saya akan margin saya ataupun goal saya 30 USD saya withdraw dulu. Dapat profit. And then the lebihan tu macam petang, malam saya akan top up lagi. Kalau kata saya top up lagi sampai dapat 30 USD lagi, 50 USD lagi, then saya akan stop. So actually daily tu sangat penting, daily target kita tu. Sebab apa 30 USD tu sebenarnya banyak, RM120. Sebab apa daily tu kita kena capai. 30 USD tu kalau dengan keadaan WTI sekarang saya rasa senang-senang saja dengan 0.01. 0.01 kalau sekali entry dah boleh dapat $5, bayangkan kalau kita entry dalam banyak 5 kali ke 10 kali ke dah jadi $50. Biasa pagi ke tengah hari nak capai target tu? Depends. Kalau kita sebagai seorang full time trader, dalam masa pagi tu kalau bergantung kepada market. Okay, and then bergantung kepada market dan juga fundamental analysis juga. Kalau kata fundamental analysis tu, FA tu membantu kita impact daripada news-news tu laju. So baru shock sikit kita trade, cepat sikit kita buat 30 USD tu. Ajar cara marking sama tuan. Marking apa tu? SNR. Of course, saya akan ajar paling cepat hari ni. Ngam-ngam 1 jam kita habis. Sebab apa? Kita boleh rehat, kita boleh tengok market terus. Okay. So ada lagi, okay, kita bagi lagi 1 minit lah. Okay. Sebab apa kita janji start 10.30 kan. So malam ni seramai 25 orang, tak ada masalah. Okay. So siapa yang terlepas kelas tu saya minta maaf lah. Cakap awal. Full time part time ni beza ke profit dia? Tak ada beza. Kalau part time ni you all will be rushing lah dalam kadang-kadang entry tu. So tapi depends juga pada waktu yang you all nak trading actually. Kalau you all dah tahu bila masa you all nak trade, contoh kalau bekerja siang ada orang trade malam, tak ada masalah. Tapi
keseronokan tu different sikit lah. Ada orang dia sanggup maksudnya buat dua kerja. Macam saya dulu buat dua kerja, saya jadi satu kerja je sekarang ni. And then saya dah daripada bekerja jadi full time trader. Dan Alhamdulillah saya boleh bahagikan masa saya untuk saya trade tu. Waktu trade saya tu saya boleh bagi masa dan saya fokus pada trading sahaja. Rosti. Okay, normally saya akan pada M5 je cukup. Okay, so jam pun dah menunjukkan 10.40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, salam Ramadan dan selamat berpuasa kepada semua. So kita akan start pembelajaran kita untuk malam ni, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pembuka bicara, semoga dipermudahkan dan semoga ilmu yang saya kongsikan ni sampai kepada you all, dan saya ajar sesimpel yang mungkin. You all jangan tanya saya terlampau advance. Instead of sebab apa? Saya takut you all bila belajar terlampau advance, yang asas pun kita tak kuasai. So kita akan jadi keliru kat situ. Saya harapkan malam ni you all boleh capai, boleh dapat apa yang saya kongsikan, basic. Basic tu paling penting. Kalau basic tak strong, you all belajar lagi banyak advance pun you all akan terciduk. Sebab apa? You all tak yakin dengan asas. Okay. So tanpa buang masa lagi, kita akan belajar topik pertama kita. Saya risau soalan saya terlalu basic, bos. Basic tu pun jangan basic sangat. Macam mana nak letak horizontal line, tu agak orang kata you all kena try and error lah sebenarnya. Sebab tu kita bagi video pembelajaran tu. Dah pro pun boleh terciduk juga. Semalam loss 4K. 4K MYR ke 4K USD? So kalau kata loss tu is perkara biasa. Kadang-kadang mungkin disebabkan market and then volatile, and then kita pula padahal pada awal tu kita dah profit 50 USD and then kita dah enjoy and then dah okay, then kita gatal lagi, entry lagi. Padahal modal kita tentu 300 dah sedap lah. Lagi dengan 300 tu dia makan lagi. Maksudnya kita berdendam dengan keadaan market dan kita tak boleh orang kata menganalisa dengan baik. Semalam masuk layer. Hoi, 8 layer 0.30. Pensan macam ni. 8 layer 0.30. Uish, besar tu margin tu. Serius, memang boleh kita profit cepat. Tapi kalau saya lah, saya ada akaun besar, ada akaun kecil. Okay, akaun kecil saya minimum 200-300 USD lah. Kalau akaun besar tu jangan tanya lah. Tu lebih daripada akaun kecil lah. Tu memang akaun saya punya akaun perang. Akaun perang duit APF ni masuk terus 10K tu semuanya. Jangan buat macam tu. Okay, APF tu masuk tu jangan gunakan duit APF tu. Gunakan untuk sepatutnya. Okay, ingat trade dengan duit lebihan. Okay, so saya pergi ke kita mulakan dengan topik favorite saya, iaitu support dan resistance. Support dan resistance, SNR. Okay, so it's going to be laju sikit, tapi tak terlampau basic. At least you all faham. Okay, sekejap alright. Favorite juga ni Tuan Sky SNR. Alright, so kita sekejap saya buka chat saya sekejap. Buka chat Terus buka chat ni. Tak ada sembang conteng ni. Ada area berucur ni boleh minum. Saya duduk selatan, bos. Okay, duduk kat area selatan. Okay. Kita bawa kita punya screen ni. Screen Okay, so saya kejap saya share dulu. Saya pun saya join satu lagi. 2 link dalam satu masa. Alright, sekejap Okay, alright. Okay, saya join. Okay, got it. No audio, social screen.
Astaghfirullahaladzim, salah pula tekan. Saya suka mengajar ni, saya suka ada whiteboard. Okay. Ni cara saya mengajar. So orang yang ambil dengan saya dia tahu lah. Okay. Sudah boleh masuk belum? Okay. Jangan lupa share screen. Ya, ya. Sabar. Sekejap Sabar tu separuh daripada iman. Okay, kejap Okay. Audio. Share. Only the host can share. Alright, cari host nama saya sekejap. Alright, ada dua. Host. Alright, so host dah ada. Kita boleh share screen. Okay, so you boleh type dekat ni boleh type dekat ruangan chat kalau ada persoalan sambil saya conteng. Simpan misai tu tak tahan. Okay. Alright. So sambil tu saya akan tengok juga. Okay, kita akan terus go through kepada pembelajaran kita yang pertama. Okay, yang pertama adalah kita akan belajar tentang SNR. Okay, untuk SNR ni, kita kena tahu asas support dan resistor. Okay, support dan resistor ni kita kena tahu. Ada yang panggil atap, ada yang panggil tanah, ada yang panggil ceiling, ada panggil bawah. Tak kisah. Alright, tak kisah. Yang penting you all faham. So normally saya akan lukis paling simple semungkin. Saya kalau lukis SNR macam gini je. Saya akan ajar anda macam orang kata budak-budak sikit lah. So at least you all faham. Okay? Kalau tak faham, just bagi tahu. Alright? So, support dan resistance. Okay, you all kena tahu kat sini support resistance macam mana tanda. Ini adalah keadaan ataupun contoh satu chart kita. Saya tak buka chart saya buka contoh just lakaran saja. So, yang kita sedia maklum, kita kena tahu dua dulu. Yang mana support, yang mana resistance. Okay, ini adalah kita punya support. Ini adalah kita punya resistance. Okay, itu je paling asas dulu. Okay, resistance adalah nilai harga yang paling tertinggi pada hari itu. Support adalah nilai harga yang paling terendah pada hari itu. Okay, ni saya tak cerita hari semalam, saya tak cerita hari kemarin dan 2-3 hari lepas. Okay, kita cerita pada keadaan present ataupun semasa. Okay, so ini adalah support, ini adalah resistance. Okay, alright, kita kena penandaan tu TF. Okey, saya buat semua ni di M5. So take note Saya tak guna time frame lain, saya fokus pada M5 dulu. Sebab apa kita guna M5? Sebab kita trade di M5. Kenapa saya tak tanda pada time frame besar? Sebab apa time frame besar pun nanti kita trade pun pada back to basic iaitu M5. Kita rujuk balik pada M5. Sebab apa? Modal kita dan kelajuan candle untuk siap tu semua kita akan refer pada M5. Unless you all betul-betul cekap turun lagi M1. Alright? So kita balik-balik kepada SNR. So penandaan. Okay, ini adalah resistance adalah nilai harga yang tertinggi. Saya tulis. Harga yang tertinggi. Ini adalah salah. Nilai harga terendah. Right. You all kena betul-betul tahu kat mana. Okey, harga paling tinggi dan terendah. Asas dua line. Sub, you all tanda. Okey, tanda zap, tanda. Okey, normally orang akan buat macam tu. Alright? Okey, dua line. Cukup lah. Itu adalah support, itulah resistance. Okey?
Main paling utama support dan resistance kita tanda. Dua line saja. Satu resistance, satu support. Okey, yang kat tengah-tengah ni support resistance juga ke? Ya, tetapi support resistance yang kita panggil dia minor, bukan major. Okey, yang atas ni adalah major yang paling utama lah. Right? Major, major. Yang kecil-kecil ni support resistance tak? Ya, support juga. Support juga. Support juga. Support juga. Support juga. Okay. Ni resistance. Yes, resistance juga. Resistance juga. Resistance juga. And then dia buat lagi. Okay. Resistance, support. Okay, so far jelas tak? Guys, saya kat komen tu. Saya ajar basic dulu tau. Saya tak masuk SBR, resistance become support, RBS, tak masuk lagi. Saya tak nak go through sampai advance. Tu dah kategori advance. Kita masuk terus paling asas. Dan apa yang kita perlu lakukan. Major, major. Yang dalam ni apa? Dalam ni semua minor. Okay. Okay, ni minor. Oh, dah macam gitar. Major minor kan? Okay, so alright. So pada keadaan sekarang, so kita dah tahu. Alright. Nilai tertinggi dan nilai terendah dalam masa 24 jam. Pada waktu hari tu. Okay, contoh pembukaan pagi. Alright. Maksudnya macam hari ni adalah hari Khamis, besok hari Jumaat kan. So sejam sebelum market berjalan kita akan tanda support dan resistance paling latest dan paling orang kata paling dekat untuk kita reference. Okay. Sebab apa kita nak trade yang paling orang kata paling terkini support dan resistance tersebut. Dua line saja. Support, resistance. Okay. Boleh? Jelas tak? Saya nak ajar yang paling basic ni. Okay, saya nak you all nampak. So, kita pergi ke penandaan. So, support dan resistance saya yang paling baru adalah di kawasan sini. Right? Ni ada kira. So, price berhenti tu kat sini tau. Ni, price berhenti kat sini. So, saya akan tanda dua. Resistance. Dan ini adalah support saya. Okay? Ini yang previous day, warna biru. Ni current, warna hijau. Okay? Current warna hijau. So, apa yang kita perlu lakukan penandaan support resistance ni? Sekiranya anda trade menggunakan support resistance saya paling asas. Okay? Bila price bergerak, sekejap warna apa lah? Warna biru lah kot. Okay. Dia bergerak. Price dah naik. Berada dekat kawasan resistance ni. Ni resistance sebelum ni. Resistance sebelum. Okay, ada resistance sebelum. Takkan you all nak buy dekat kawasan berada harga di resistance. Apabila berada di resistance, take note benda ni. Saya tak ada ulangan nanti. Okay, resistance. Resistance. Sorry lah. Dia bila tulis kat sini macam ni sikit. Buruk tulisannya. Okay, resistance. Kita kena cari peluang untuk sell. Support. Kita cari peluang untuk buy. Simple. Okay, sebab apa? Sebab cut loss sangat rendah. Why? CL rendah. Okay, take note So, apabila berada resistance, kita monitor dulu. Okay, keadaan price ni dia baru lepas resistance ni. Kalau dia candle dia berlaku candle rejection, baru kita sell. Dia turun bawah kita sell. Why? CL kita sini rendah. Kalau you all buy, dapat dia retrace, tak floating macam tu. Sebab apa? Kita modal tak banyak. So kita minimumkan cut loss kita. Seberapa banyak yang mungkin, berapa banyak entry yang baik. Jelas tak? Rejection tu apa? Rejection tu apa? Rejection tu
sekiranya rejection tu maksudnya keadaan sedang menaik tetapi berlaku candle rejection ataupun candle penolakan yang mana dia close ada shadow. You all akan nampak candle-candle shadow yang ada shadow lah. Nampak ada shadow je macam ni ke? This one you kena belajar tengok pada candlestick, boleh google lah. Candle rejection. Okay. So maksudnya menghalang harga daripada untuk naik lagi. So dia berlakunya rejection. Okay. Dia berlaku rejection. Baik rejection dekat atas ataupun rejection dekat bawah. Okay. Jelas kat situ? Semua? Jelas? Kalau jelas tak jelas? Kalau berlaku rejection tak boleh entry je. Rejection kita entry sell lah. Maksudnya dia tak boleh naik. Tapi kena tengok trend waktu tu. Okay? Saya ajar paling simple, support resistance ni style. Okay? Alright. So kalau berlaku rejection, saya teruskan lagi. Okay, berlaku rejection di kawasan resistance, kita sell. Okay, dia sell. Kita sell. Turun bawah. Okay, turun bawah tu kita nak TP kat mana? TP ni, ambil ni, support ni. Support before, sebab apa kita sell? Bila kita sell di kawasan resistance, dia menurun. Menurun dia akan mencari support. Kalau dia menaik, dia akan cari resistance. Kalau kita sell, kita cari support yang berdekatan sebagai TP kita. Okay, paling simple. Rujukan. Tetapi kalau you all nak close awal ataupun take profit awal, tak ada masalah. Ini support sebelum adalah sebagai rujukan TP kita. So this is our TP. SL ni berapa? Okey, SL atas sikit tak apa, tak ada masalah. Ambil 10 pip, 20 pip pun tak ada masalah. Kalau you all tengok juga resistance sebelum ni. Maksudnya kalau resistance sebelum ni dekat ataupun jaraknya acceptable 20 pip, 30 pip, okey. Kalau rasa jauh sangat resistance sebelum tu, so kita kena kurangkan. Dia tak ada spesifik Saya tak boleh kata spesifik sebab apa, modal kita tak sama. Okay? Bergantung pada modal masing-masing. Tak apa, kita akan tunjuk pada chart. Alright? So saya teruskan lagi. This one you take note Saya akan padam dulu. Alright. Kita akan pergi ke chart kita. Sekejap Nampak chart saya? Nampak chart saya? Nampak tak chart saya? Sini pun ada juga. Sekejap dia ada pening sikit. Okay. Apa ni ada gambar ni? Ada gambar sendiri kat situ. Okay, saya zoom sikit. Ni contohlah chart ni. Ni bukan WTI. Okay, ni currency. Tak ada salah pun. Okay, kalau kata nak tukar WTI, saya boleh tukar WTI. Tak ada salah. Okay, ni WTI. Alright, ni WTI. Time frame M5. Okay. Live. Saya tunjuk live. Okay. Ada ni, ada. Okay. Semua nampak Alright. Tuan kena check juga internet tu. Kadang-kadang dia loading sikit tu biasa. Kita kan secara atas talian. Okay. Terus. Okay. Saya buang dulu. Saya tak nak bagi you all pening. Naked chart is the best. Alright. Macam mana nak tanda support dan resistance. Okay. Kita pergi line chart dulu. Kita tengok. Okay. Ini adalah chart kita. Alright. So, macam saya cakap tadi. Alright. Keadaan sekarang. Okay. Ini adalah support kita. Ini adalah support. Ini adalah resistance. Okay. Andai kata kalau market close nanti. So, price kat situ. So, kita tanda lah. Okay. Kita tanda. Paling simple. Right. Okay. Ini resistance. Ini support. Okay. Right. So resistance kita je support. And then untuk entry macam mana? Okay, price berada kat kawasan support. So apa yang kita perlu buat?
Tengok chat sikit. Price sekarang berada kat kawasan support. Apa kita perlu buat? Come on guys. Okay, buy. Good. So that means you all faham apa yang you perlu buat. Okay, buy. So cut loss kat mana? Okay, cut loss. Orang normally saya akan check cut loss saya dulu. Ni ada resistance ni. Resistance tak support. Okay. Alright. This is support before. Right? This is saya punya CL. So range dia sangat rendah. That's why kita punya cut loss sangat rendah. Kita buy lah. TP kat mana? TP kat sini boleh. Right? Tak ada masalah. Ataupun you all nak TP atas lagi pun boleh. Sini pun boleh. Okay. Kita pulang. Sebab apa? This is the kawasan resistance. Sini ada resistance juga. Okay. You all nak buy, boleh buy. Dan ada kata ada setengah orang ni tak sanggup tunggu sampai resistance tu. Boleh. Separuh ni pun dah boleh TP lah. Bergantung kepada you all. Okay. So kat situ. Senang tak? Macam mana nak cari entry buy? Okay. Dan cut loss you all pun sangat-sangat rendah. Okay. Tapi kena monitor chart juga. Sebab apa? Keadaan sekarang price menurun. Bila menurun adalah downtrend. Okay. Ni Firdaus kena buka balik kat video pembelajaran macam mana nak tanda, nak tahu support, mark dan support resistance. Tadi saya dah cakap dah. Saya dah cakap awal-awal macam mana nak tanda resistance dan support. So, tengok balik. Okay? Saya tak ada ulang. Kawan-kawan kita dah laju lah. Okay? Saya dah cakap balik tadi. Resistance paling puncak pada waktu itu. Support adalah puncak kawasan yang paling rendah pada waktu itu. Paling terdekat. Okay? Tengok balik video sebab apa kawan kita dah dekat jam 11 ni dah laju lah. Alright. So, keadaan downtrend. Apabila downtrend, okay? So, kita lebih fokus kepada guys, fokus kepada sell. Dua orang je faham, yang lain tak faham pun. Come on lah. SNR ni kot. Saya ajar ni. Yang lain, faham tak faham? Kalau downtrend kita fokus pada apa? Direction. Sell. Okay, sell. Okay, betul. Sell. So, you all kena ingat bila downtrend fokus pada sell. Kalau buy tu hanya sementara. So, ketika ini, bila you all buy, tak sampai TP, you all kena ambil TP awal pun tak ada masalah. Sebab apa? You all melawan trend. Okay? Sebab apa? Price tengah mode downtrend. So, buy tu belum menunjukkan penukaran arah yang major. So, kita ambil dulu berapa yang kita boleh secure. Resistance sebelum adalah TP buy as a reference kita. Itu sahaja. Paling mudah. Okay? Okay. Kita pergi belakang sikit. Okay, andai katalah kat sini berlaku. Okay. Ni adalah market kita lah. Kat bawah ni. Di sini. Saya buat pada line chat supaya you all nampak. Okay. Right. So ni adalah line chat kita. Sabar. Saya terangkan satu persatu. Okay, trend kejap je. Saya masuk SNR ni. You all kena fokus dulu. Okay, trend sekejap je. Okay. So, sekarang ini adalah you all punya support. So, this is you all punya resistance. Okay. Tanda dulu. Okay. Nama pun SNR. You all kena tanda support dan resistance. Yang paling latest lah. Oh, ni jauh ni. Kita punya support ni. Okay. So, nak ambil support dekat sini boleh tak? Boleh. Okay. Ini adalah support paling dekat lah. So, you all tanda paling dekat. Okay, support dan resistance. Right, bila tanda support resistance, yang bawah ni, jangan pening. Okay, kita padam dulu. Okay, bawah ni tak payah. Okay, right. So, ini adalah kita punya support dan resistance. Sebab apa? Price close kat mana, geng? Price close kat sini. Kita tak tahu lagi direction dia.
Kat tengah-tengah ni berhati-hati. Jangan buat entry, orang kata entry yang tak confirm. Ni maksudnya entry dekat tengah-tengah. Dia. Tapi price lebih cenderung kepada dekat dengan resisten. So, bila resisten kita fokus untuk sell. Sebab apa kita kena ukur dulu. Kita kena ukur guna apa? Guna crosshair. Okay, berapa jarak dia kat sini? Okay, berapa? Okay, kena tahu. Kalau saya akan sell. Serius saya akan sell. Sebab apa? Dekat dengan resisten ni, takkan kita nak buy. Okay. Ni sebab kita nampak kenapa tujuan kita sell tu. Kenapa kita entry sell. Sebab price berada dekat dengan resisten dan cut loss kita rendah. Kalau kita buy cut loss kita sanggup ke sini. Kalau lah kat sini lah, you all punya cut loss dalam 20 pip. Kat bawah ni dalam 60 pip. So, which one? Ratio dia 2:6. 2:6. So, cut loss you all ni lagi besar daripada 2. So, kalau saya lebih baik saya ambil inisiatif untuk ni, saya sell. Okay? Trend saya tak masuk lagi trend trend sekejap lagi saya tunjuk. Saya nak tunjuk you all macam mana nak entry melalui teknik support dan resistance. Okay? Saya tanda 2 je. Satu support, satu resistance. Cukup. Dekat M5. Okay, so far boleh ikut tak? Macam mana saya nak entry buy dengan sell ni? Guys? Okay. Tak apa, biar entry tu lambat. As long you all tahu kenapa you all entry kat situ. Dan you all dah boleh jelas kenapa cut loss kat situ. Kita kena ada sebab kita entry. Bukan kita nampak entry. Baik, bila masa kita duk entry je memanjang kan. So that mean kita dah berdendam dengan chart tu. Kita tak ada technical analysis dengan chart kita. So agak kurang baik ke situ. Okay? Right? So dah faham So saya nak test. Okay. Bila nak test kita buka candlestick. Right. Okay. Ni short sikit. Kita tengok candlestick. Okay, sini ni kita terus pergi kat sini je. Right. Okay, kita buat kotak sikit. Yang ni tak siap lagi. Kotak ni maksudnya belum terjadi lagi. Okay. Right. Tak best. Yang ni saya tak nak kaedah ni. Saya ajar yang paling ni lagi syok. Okay. Yang ni lagi syok Right. Okay. Depan sikit. Okay. Kita tanda. Maksudnya andai market tak bergerak. Esok kita tak tahu. Kita tanda 2 line. Okay. Okay. Sekarang kita dapat. Ini adalah atas ni. Okay. Atas ni adalah resisten kita. Ini adalah support kita. Okay. Right. Sekarang saya nak tanya. Apa yang kita jangka kita akan buat? Ni market contoh hari ni market Khamis. Besok Jumaat. So apa yang kita jangka besok market nak berjalan? Kita nak buat apa? You all nak buy ke nak sell? Keadaan sekarang ni. Sini bawah ni tau, bukan atas. Ni sini. Sekarang market close macam ni. Is buy. Ui, Fitri boleh nak sell lagi Alamak. Nak sell lagi tu. Bye. Okay, semua cakap buy Alright. Okay, saya buat satu line. Pump, saya buy. Ni And then kita tengok cut loss kita berapa. Oh, dah lebih hands on ni. Mantap kali. Okay, kat sini. Right, kat sini. So dalam 25 pip. Okay, saya buy. Ya saya buy sini Saya buy TP kat mana? TP kat resistance ni boleh tak? Depan sikit. Alright. Boleh. Okay. Kita tengok.
Okey, kita tengok. Okey, ni saya bagi satu contoh lah. Sini ada TP kita Kita jangka lah. Okey. Jadi ni pembaris sangat kan. Okey, kita tengok market jalan. Sep. Sampai tak TP kita? So, kat loss kita rendah, TP kita dah sampai. TP pun based on resistance sebelum. Okey, biar lu. Pam. Okey. Right. Kita sampai sini. Okey. Sekarang market sampai macam ni. Berada di kawasan resistance sebelum ni. Apa kita nak buat? TP dengan pip tu apa bos? TP dengan pip tu maksudnya jumlah bilangan. Maksud jumlah bilangan tu berapa kadar kenaikan dan penurunan. Sekejap lagi saya tunjuk Sekarang kita buat apa? Kita sell. Okey, kita sell pula. Okey, sell. TP kat mana, geng? Ni saya padam dulu. Okey, so you all nak sell. Sell kat support. Okey, support kat mana? Support sini ni support paling dekat kot. Ataupun nilai terendah kot. Ataupun you all nak support bawah ni. Jauh gila. Boleh lah, support bawah ni pun boleh lah. Sebab ni je yang latest support yang saya nampak kan. Okey, support kita kat bawah ni. Okey, kat loss kita kat mana? Kita tanda terus ni support kita. Okey, kat loss kita ambil kita punya resistance paling tinggi lah. Ni resistance kita actually dekat penandaan dekat sini. Alright. Okey, penandaan dekat atas sini. Ini adalah nilai resistance sebenarnya kalau you all tukar kepada line chart. Okey. So kalau sekarang you all sell kat sini. So you all punya mungkin kat loss you all boleh ambil dalam jumlah kadar dia ada dua cara, sama dia ambil dekat resistance sini ataupun resistance atas ni. Okey, duration dia lebih kurang macam tu lah. So contoh kat sini harga dia 97305. So kalau kita nak dalam 20 pip tu dia mesti dalam kenaikan dalam 97505. Mungkin dekat sini you all kat loss level-level sini lah. Okey. Right. So dalam area kat situ. Okey. So support kita ambil support kat bawah sini. Okey, dalam area ni 96 ni lah. Ni M5, tak ada salah. Dia jangan ambil support belakang ni. Support belakang ni jauh. Kan kita ambil yang paling latest. Ni lah support paling latest. Okey. Right. Since you all dah sell, kita tengok apa yang jadi dengan you all punya sell. Sell. Okey, kat loss. Sekejap, kena tanda kat loss dulu. Kat loss tadi 505 Okey, sini. Tak ada salah. Okey. Okey, kita tengok. Kita sell. Okey, belum kena lagi. Belum kena Belum lagi. Okey, kita punya entry. Entry kita 97261 Okey, dah running. Dah running ni dah berapa dah, geng? Okey, jom tengok ni. Saya cakap. Ni kita punya support. Okey, kita punya support ni dalam 70 pip. Kalau anda kata you all nak ambil close ni boleh tak? 30 pip? Boleh. Alright, boleh, tak ada masalah. Bergantung kepada you all. Sebab tu saya cakap jangan jadi pembaris sangat. Sebab tu kalau boleh you all entry, you all tahu TP kat mana, boleh close awal. Ni based on teknik SNR saja, tak masuk ABC lagi. Okay? Jelas? Okay? Running tau. Ni running lagi. Entry running. Sebab tu saya cakap kadang-kadang nak tunggu TP ni. Kadang jauh dah ni 70 pip lah. Okay? Kalau 30 pip pun dah dekat sini lah. Sebab tu saya cakap ada kadang-kala lah TP support dan resistance ni sebagai rujukan. Kalau you rasa profit tu dah lebih daripada 30 pip ataupun lebih orang kata daripada target you all untuk 0.01 tu, kalau 0.01 30 pip dah rasa dekat $3. Kalau 70 pip $7, jangan tamak, geng. Okay, 30 pip contoh kata dah sampai 0.01 tu, $1, $2 boleh ambil dulu. Okay, tak perlu tunggu sampai support untuk TP. Sebab tu kadang-kadang market sangat volatile sekarang ni. So apabila you all entry, you harap pada TP dekat support sebelum ni, saya takut you all tak sempat TP kat bawah tu,
You all dah profit lah mula-mula. Tiba-tiba you all boleh jadi loss. Sebab apa? Market boleh flip tiba-tiba bila-bila masa saja. Okay? Jelas Right. So kat sini pun dah boleh. Ambil separuh pun tak ada masalah. Okay. You jalan. Okay. Market still running ni. Jalan. Sap. Dia break. Nampak? TP kita. Ni TP based on support resistance ni. Okay? Jelas tak? Right? So saya harap jelas lah. Okay, aku bagi penjelasan saya ni dan sangat mudah lah. So kadang-kadang you all boleh TP kat TP sebenarnya 30 pip pun dah boleh lah. Tak payah nak tunggu sampai support ni. Sebab apa you all tengok, kalau tengok dia tak sampai support pun, dia dah boleh sampai sini, boleh membuatkan kita kerugian. Sebab apa? Dia naik balik lah. Naik sini dah kosong-kosong. Ni berturun balik. Kalau dia turun, kalau bayangkan kalau kita dah close profit sini, kita dah secure lagi. Dia naik lagi dekat resistance sebelum ni, kita sell lagi. Dia naik lagi, sell lagi. Naik, sell lagi. Ni namanya teknik SNR dan scalping. Okay. So sekarang kita akan pergi ke topik trend. Tadi ada orang tanya saya trend kan. Okay, kita tengok. Alright. Trend kita kena kecilkan sikit lah. Okay. Alright. Ini pembelajaran trend kita. Okay. Okay. Alright. So, untuk trend. Okay. Ini untuk kenal trend. Alright. So, macam mana nak kenal trend ni? Okay. Trend ni macam ni je. Trend ni macam ni. Okay. So, sini you all nampak daripada atas ni dia mula menurun. So, ini adalah downtrend. Okay. Sini dia bergerak berada dalam keadaan harga ni. Ini namanya sideways. Sini, okay. Maksudnya bila dia break resistance, sini ke sini, dia dah jadi uptrend. Jelas tak? Jelas tak? Ini sebab tu you kena zoom out. Baru kita nampak. Ni M5. Semua saya guna M5 sahaja. You kena nampak. Okay. Kalau downtrend buat apa? Sell lah. Sideways buat apa? Sideways lagi. Uptrend kita buat apa? Kita banyakkan buy lah. Okay. Sideways, focus one direction only. Sama ada kalau contoh kata sebelum ni downtrend tu, dia sideways, selalunya dia akan nak buat perubahan trend. Bergantung pada keadaan juga. Okay. So, kalau you nampak macam ni, kalau you all nampak dia dah start buat kenaikan lah ni, sebenarnya dah nampak macam kenaikan dah ni. Okay, kalau sideways, you all ada dua choice. Right? Contoh keadaan sideways. So, you all ada dua choice. Sama ada you all nak trade sell sahaja ataupun buy sahaja. Okay, whenever touch resistance, you all boleh sell. Jangan sesekali sell dan buy. Kalau you all tak berapa cekap, saya tak sarankan. Okay, so kalau dalam sideways ni, focus one direction. Sama ada sell ataupun buy. Kalau nak sell, sell saja. Okay, kalau nak buy di kawasan support. Okay, sini you all buy. Buy. Dia touch support dia, reject, buy. Touch support, reject, buy. Touch support, reject, buy. Okay, dekat kawasan sell, sell dekat kawasan resistance reject, sell. Resistance reject, sell. Resistance reject, sell. Mudah kan? Jelas ke semua? Okay, Andrena, thank you. Okay, Fidaus, steady. Is okay? Yang lain semua okay? Alright, mudah kan? Okay, saya nak test. Okay. Kita cek market mencabar sikit. Oh, salah. Yang ni je. Okay. Sini should be okay kot. Banyak junam ni. Ini confirm you all nampak downtrend. Okay, sini. Okay. Macam mana nak dapat tepat sell ataupun buy? Dia tak boleh tepat. Dia plus minus. Kalau tepat,
saya dah kaya lah. Terus terang saya cakap. Okay. So kita tak nak buang lama masa lagi. Jadi saya nak buat ABC log. So this one untuk apa ni? Untuk trend. So saya nak tahu. So sini apa you all nampak? Guys, cepat sikit. Sideways. Sini uptrend. Sini okay, good. So you guys punya observation bagus. Right? So SAR jelas saya ajar. Yang paling senang sekali saya ajar. So far jelas, penerangan yang paling simple. Saya tak nak kata ada SBR ke, support become resistant become support. Saya tak nak. That one dia kategori advance. So saya nak you all boleh entry melalui teknik support dan resistance sahaja. Right? So saya akan go through balik untuk teknik teknik ABC. Okay, untuk teknik ABC ni, okay, kita guna kat sini ya. Right? Teknik ABC ni, okay, teknik ABC ni dia ada dua. ABC buy, ABC sell. ABC buy, ABC sell. So, ABC buy bagaimana? Dia ada point A, point B, point C, then dia break off. Right? C mesti tidak melepasi A. Tidak melepasi A. A. Okay, baru kategori setup A, B, C tu jadi. And then, price perlu melepasi B untuk confirmation setup ABC buy. Lepas B, baru boleh confirmation setup ABC buy. Okay. Entry kat mana? Entry ada dua tempat untuk entry. Okay. Satu di line Fibo 61.8. Kalau tak silap saya. Dan juga lepas dia break 100. Okay. So you all ada dua tempat. Okay. Cut loss kat mana? Cut loss kat sini ya. 0.0. Itu saja. TP 161.8. TP wajib. Okay. Ini asas. Sama juga dengan ABC sell. Okay. Mesti ada point A, point B, point C. Okay, break off. Macam biasa, C tidak boleh melepasi point A. Okay, entry kat mana? Break 100 ataupun 61.8. Okay, that's the best. Okay, dia ada dua. Okay, kalau 100 ni cut loss kita kat mana? Dia ada dua tempat. Sama ada you all nak cut loss pada point C ataupun point A. Itu saja. Kat sini 0.0 lah. Depends pada ABC. Kalau ABC tu besar, takkan you all nak cut loss pada 0.0. Okay, that's when you all akan jadi cut loss sangat besar dan membuatkan you all rugi lagi banyak daripada you all punya take profit. Okay, sekarang saya nak you all ada faham cara ABC ni. Jangan tanya saya level-level yang lain tu untuk apa. Saya ajar cara ni paling simple dan you all paling mudah untuk faham. Okay, normally apa yang kita belajar daripada video Datuk Jamil Baharu, teknik yang digunakan tu sememangnya menjadi dan dia akan sampai ke Fibo number 161.8. Okay, tapi dengan syarat dia perlu break 100 dulu. Break 100 tu maksudnya break macam mana? Break macam ni. Candle body. Okay, shadow. Tak boleh. Sini shadow. Tak boleh. Mesti this one. Okay, mesti this one. Right, this one tak boleh. Ini tak boleh. Okay, jelas? Jelas setakat ni? Semua? Jelas setakat ni? Saya tak masuk kat chat ni, saya pun terangkan konsep ABC. Okay? Right. Okay, kalau semua jelas saya padam Okay, saya padam dulu.
Right, saya padam. Okay, kita terus pergi ke tariklah ABC kita. Okay, contoh kat kawasan sini. Mana cari ABC tuan? Normal lah, kita pergi paling latest lah. Market. Okay. Paling latest yang sini, cek ABC. So, kita tengok kat sini saya nampak ada, kita tengok sebelah kiri dulu Saya nampak kat sini ABC yang terjadi. ABC buy. Okay, paling panas-panas. ABC buy. Okay. Alright, ABC buy. Panas-panas lagi baru keluar. Okay, so ABC buy. Okay, ABC panas-panas. Alright. So, macam saya cakap tadi, kalau you all guna teknik ABC, dia dekat sini penandaan dia. Sini A, sini B dan C dia mana? C dia boleh kat sini pun boleh C. C dia ada dua. Sama ada C dia kat sini lah. Okay, tapi yang penting point A, point B. Okay, point A, point B. Point A kosong, point B 100. Tarik daripada atas ke bawah. Okay, alright. And then, you all nak entry masa bila? Masa break off. Masa break off macam mana ni? TP? Sini? TP 161.8. Waktu ni sebelah. Waktu tu yang ni tak jadi lagi. Ni semua tak jadi lagi. Ni semua tak jadi lagi. Okay, tak jadi lagi. Ni semua tak jadi. Okay, tak jadi lagi. So, kita fokus pada Fibo number. Waktu tu market tengah kat sini. Tengah duk main kat sini lah. Lilau-lilau kat sini lah. Lilau-lilau kat sini. Lilau-lilau kat sini. Okay. So, kita nak entry tu masa bila? Macam mana nak tahu C2 break kita boleh entry kat situ? Sekarang saya ajar entry kat Fibo 100 dulu. Okay. Boleh. Okay. So you all teknik paling asas, price break 100, then you all entry. Then insyaAllah akan sampai ke 161.8. Okay, cut loss kat mana? Cut loss ada 2 point. Sama ada cut loss dekat 61.8 ataupun cut loss pada 0.0. This one, saya takkan ajar malam ni. Okay, this one saya takkan ajar malam ni. This one pun saya tak ajar. This one pun saya tak ajar. Okay, kita fokus 3 point number sahaja. Right, kena ingat 100, 00, 161.8. Dan satu lagi, tengah-tengah ni, 61.8. Okay, jelas kat situ semua? Okay, kena pastikan setup dia complete tu. Okay, and then berbalik pada soalan Fitri tadi, Fitri kata nak entry dekat C, boleh? Okay, kita delete dulu sini. Right. Kadang-kadang ada orang nak lebih tepat, boleh, tak kisah, nak lebih tepat pun boleh. Nak lebih tepat kita ambil kat sini kan. Sebab apa C ni kadang-kadang dia sampai alhamdulillah. Dia sebenarnya C ni bukan daripada 61.8 tau. Okay. C ni dia adalah pembentukan titik point yang tak melepasi A. Kena ingat balik syarat ABC tu. Saya tak nak terang terlampau teknikal, saya terang pada basic. You kena ingat konsep ABC tu macam mana. You all nampak sini dah A. Dia 2 point ni sebenarnya basic. C tu tak kisah sebab apa dia dah naik sini, naik sini. Ni kira dia tak adalah ngam-ngam. Sebab apa saya tak boleh nak bagi ngam-ngam, sebab apa jangan jadi pembaris, sebab market pun tak boleh ngam-ngam. Okay, dia akan sikit lebih kurang juga. Okay, so dia akan naik macam ni. So bila you nampak sini, sini adalah point C. So point C dia ngam-ngam pula 61.8. So bila ngam-ngam 61.8, you nak entry boleh ke tak? Boleh. Boleh juga entry kat sini. Kat loss kat mana? Kat loss kat sini. This one you all kena ukur lah. Okay. Tapi bila TP kat mana? TP jangan ambil TP 161.8. Sebab apa you all entry 1.8, TP kat 100 je lah. Kalau C tu atas kira, boleh, tak ada masalah. Boleh, as long dia tak melepasi A, dia consider C point. Okay. So kalau you all entry 1.8, TP lah kat 100. Sebab apa you all entry dekat kawasan 1.8. Bukannya you all entry dekat 100. Kalau entry 100, break memang akan sampai 161.8. Jelas kat situ?
Jelas guys? Okay, saya tak nak terang banyak-banyak tau. Saya terang poin-poin yang paling simple je. Dia ada dua je. You kena ingat je. Okay, kena ingat je Fibo ni. 00 CL. Okay. Okay, ni kategori 1 lah. 100 break. And then 161.8 adalah apa? Adalah TP. TP wajib. Dah. Itu A. Kalau B, situasi B, your entry 61.8. TP break ataupun entry lah. Break ni ataupun entry lah. Okay. Okay. Jangan pembaris sangat geng. So TP kat mana? TP 100 lah. Janganlah TP harap kat 1.8. So 0.0 ni still lagi kita punya cut loss. Okay? Jelas? Saya nak paling simple je. Poin-poin. Janganlah orang kata nak tambah poin 352 tu apa, 230 tu. Tak perlu. Dia terlampau advance. Kadang-kadang orang nak ambil advance ni susah. Saya ambil yang paling ajar basic. You all boleh entry, boleh TP, cut loss. Entry, TP, cut loss. Entry, TP, cut loss. Okay? Okay, sekali lagi. Saya try. Okay. Kita try dekat sini pula. Alright. Okay, ni. Right. ABC cell. Okay, ABC cell. Right, ABC cell ni kat sini. Same rules. Sini A, sini B, sini C. Same rules. Break off. Sini break. Dia break ni. Okay, nak entry bila? Nak entry sebelum ke selepas? Nak entry waktu tu pun tak apa. Okay. Kalau jadi macam ni tu dia retrace dulu. This one we call pullback. Pullback ataupun correction ataupun retracement. Dia test balik 100, then you all boleh entry. Kalau dia nampak solid lah. Kadang-kadang solid ni kita orang kata dah break macam ni nak entry tak? Ada orang terkejar-kejar. Kalau saya tak kejar. Saya tunggu dia retrace. Okay. Okay. Once dia lebih daripada 1.8 ni kalau retrace saya tak entry tak entry sell dah. Sebab apa kita tak tahu. Mungkin dia nak berubah arah ke. Every market price yang melepasi point C, saya dah consider dia nak ubah arah. So there will be a risiko. Sebab apa dia dah nak risiko nak test A pula. So kita jangan cari entry melepasi daripada C tu. Okay. Kalau kata waktu ABC buy, lepas C jangan entry lagi, buy. Lepas waktu ABC sell, lepas C jangan lagi entry sell. Kita tak tahu, kita takut nanti kita entry bump naik atas lagi. Okay, jelas? Jelas semua? Ada lagi tak dengan saya? Berapa orang ni? 39 orang. Okay. Yang lain okey ke? Azwan, ada soalan ke? Yang lain sunyi je kan. Saya takut you all tak nampak tengah hadam info. Okay, boleh tak ada salah. Okay, saya terangkan yang paling basic sekali untuk anda yang anda boleh entry. Tadi saya dah terangkan macam mana nak guna teknik SNR. SNR is a one technique. Okay, ABC is a one technique. Tak boleh gabung. Saya takut you all confused. Okay, okay, terangkan basically. Saya terang paling basic ni. This is, kalau saya terang, saya suka terang macam ni. You all nampak jelas macam mana nak entry. Okay, tu je. Okay tak? Okay, since saya nak bagi semua okay lagi ke? Semua okay ke? Kita dah habis dah ni. Uptrend, downtrend, support resistance, ABC. Kalau saya bagi satu tips, nak tak? Okay, tips tentang candle lah. Okay, saya tunjuk right, so saya tunjuk candle paling basic sekali. You all, sebenarnya saya lebih sarankan kita bila nampak tak trade ni susah, dia sebenarnya tak susah. You all dah tahu dah macam mana dah.
you all boleh deposit. Tipsnya iaitu kalau boleh jangan capital kita rendah. Sebab apa, dengan keadaan market sekarang volatile, 50 USD senang nak MC. Sebab apa, saya dah study, dia memang risiko dia lagi besar. Sebab apa, dah jadi 50%. Kalau 100 USD ataupun 200 USD above, so you all akan dapat satu margin yang lebih besar percentage dia. So you all akan less MC tu, percentage of MC tu kurang, and then you all just entry 0.01 ataupun 0.02. Satu ataupun dua layer saja memang still selamat gila. Still saya cakap. Ni benda yang saya dah try, saya sendiri try. That's why saya pun sekarang 0.01 pun dah mewah. Saya cakap 0.01 pun dah boleh dapat 2 USD, 3 USD, 5 USD sekejap je. Dia tak perlu pun nak lama-lama. Okay? So tipsnya saya tunjuk dekat candle rejection. Contoh. Okay, kita ambil sini je. Candle rejection macam mana? This one. 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 Sebab apa? Candle rejection, you all must know. Whenever ada satu candle yang kita nampak shadownya panjang, that's why we call it rejection. Doji pun salah satu. Okay? Lebih kurang panjang doji yang tu. Doji salah satu. Okay? Ni. Yang color-color sikit. Okay? Doji salah satu. Okay? Kalau you all boleh tengok kat Google, you all boleh nampak macam-macam candle rejection. Now saya tunjuk paling asas candle rejection, you all nampak shadow je. Di sini you all ada peluang. Okay, bila nampak sini, you all boleh sell. Nampak sini nak buat apa? Kita boleh buy. Nampak sini boleh apa? Boleh sell. Sini apa? Kita boleh buy. Sini, sell. Sini, sell. Sini lagi, buy. Sini, sell. Sini, sell. Sini, sell. Sini, buy. Sini, buy. Yes, rejection candle. Reject candle. So you nampak tak? So, actually sebenarnya you all saya ajar ni adalah teknik asas yang you all boleh scalping. And then boleh buat profit banyak gila. Serius saya cakap. Banyak gila. Tengok berapa banyak entry kat sini dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 entry. 0.01 dapat secure satu step satu tu 2 USD. 2 USD time 12. Tipu lah you all tak dapat ni. Tipu lah kalau you all tak boleh dapat 24 USD. Ni kira waktu macam ni je tau. You all tunggu ada rejection saja. Baru entry. Actually banyak lah. Kira banyak lah tu. Instant entry pada next candle. Yes, betul. Correct. Alfi, Faizal Asmi. Betul. Okay. Jangan entry pada candle yang tengah berjalan. Lepaskan. Setiap satu candle adalah 5 minit. Candle rejection siap. Kita tengok candle seterusnya, kita sell. Okay. Semua jelas? Saya dah bagi tips ni. So saya harap you all boleh saya dah tunjukkan terms-termsnya. So you all boleh deposit dan ready untuk trade lah. This is the best way dan cara yang paling selamat untuk trade. Kalau you all betul follow apa yang saya share ni, you all boleh profit lebih banyak daripada saya. 30 USD tu tak banyak. Okay. Since you all, kalau you all nak short lagi, nanti kita belajar kat Play Advance. Play Advance nanti saya akan bagi, kalau saya ada mengajar, saya akan bagi lagi tips lagi. Right. Nak tips lagi, deposit dulu and then for the next week, kita ada kelas advance. Right. Kita belajar lebih detail lagi. So this is for the basic for today. So saya ajar SNR, saya ajar uptrend or downtrends, and then saya ajar ABC, the basically of ABC. Untuk advance actually banyak lagi sebenarnya ABC ni, nak tarik ni banyak lagi. Tapi tak apa, you all belajar advance terlebih dahulu, basic terlebih dahulu. Maafkan saya. Right, itu saja daripada saya. So all the best. Saya rasa waktu pun dah mencemburui kita. Sebenarnya ngam-ngam je. Kita start tadi 10.40. So saya habis pun ngam-ngam 11.40.
rezeki you all, perkongsian saya semoga dapat beri manfaat. So you all nampak penjelasan bagaimana nak entry tu paling mudah. Saya tak boleh ajar terlampau advance. Sebab apa? Saya tak boleh expectation you all ni a pro trader. You all is a newbie trader yang baru saja join. Okay, so practice and then the best is buat duit dan tenang. Jangan kejar price, jangan orang kata gunakan lot yang salah. Okay, the best tu pesanan saya lah. Right? Saya ajar paling newbie ni. Paling basic ni, basic. SNR tu sebab tu saya pegang. ABC saya nak tengok sejauh mana dia boleh naik. Itu saja. Kalau UL ABC, ABC. Jangan SNR. Tapi SNR plus ABC you all akan complicated sikit. Sebab apa? There will be two technique, two confirmation you all perlukan. One technique, one confirmation only. Okay? Itu saja daripada saya. Ada apa-apa? Last question. This one hanya boleh pada teknik dan untuk market WTI sahaja. Sebab apa saya dah study lah. Untuk pair lain saya tak study lagi. Sebab apa saya study WTI sahaja. So kalau you all nak pair lain, you all kena test dulu lah. Saya tak test lagi. Yang doji tu saya tak fokus tadi. Doji. Yang doji tu tak fokus. Maksudnya tak faham kat mana Fitri. Fitri boleh buka dekat Google. Tengok rejection candle. Okay, dekat situ boleh nampak macam-macam jenis rejection candle. Boleh ya Google. Rejection candlestick. Okay? Jelas? Alright, all the best. Saya harapkan nanti mana yang belum deposit boleh deposit. So get ready for the next week for the advanced class. Besok hari Jumaat masih lagi boleh trade. Dalam seminggu kita boleh trade 5 hari. Satu Ahad kita close. Market tutup. Bukan kita close, market yang tutup. Okay? Okay guys. Itu saja daripada saya. Semoga perkongsian saya memberi manfaat kepada anda semua. And then jelaslah, so siapa yang dapat belajar dengan saya malam ni, rezeki anda. Dan this actually itu adalah basic saja. Kalau you all dah tengok chat hari-hari pun you all dah boleh buat. Okay. Alright, saya rasa Cik Mat pun ada. Tak perasan Cik Mat dah. Chip. Saya kena bagi chip saya cakap sikit. Pokok chip saya nak cakap lah. Cik Mat ada apa-apa nak cakap? Tak perasan Cik Mat. Tak ada apa cakap, okey lah tu. Monitor lah, okey lah. Semua boleh mesej, boleh chat, okey, jelas semua. Okey tu. Actually dia asas ni dia orang kena kuat lah Cik Mat Mula-mula jangan kalut dulu lah. Ambil dulu yang basic-basic. So saya ajar tadi pun boleh basic guys. So saya harap besok malam ni boleh deposit. Tapi kalau nak trade malam ni pun boleh, tak ada masalah. Market berjalan. Esok hari Jumaat pun jalan juga. Okay. So boleh praktikkan lah. All the best. Macam saya cakap ni, 50 USD adalah satu modal yang bukan maksudnya saya paksa you all deposit 100. Tapi 50 USD serius saya cakap. Personal saya cakap dengan keadaan market volatile sekarang ni, 50 USD tu sekejap je. Maksudnya floating you punya percentage of margin tu kurang. So saya lebih sarankan you all deposit 100 USD above supaya margin percentage tu lebih tinggi. And then you all punya entry akan dapat diselamatkan. Saya takut bila you all 50 USD, sekejap lagi dah margin call, lagi nak deposit lagi. So dah jadi equal kat situ. So lebih baik satu kali dan you all boleh selamatkan entry all tu. Okay, alright. So itulah perkongsian saya untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Ngam-ngam 1 jam. Start pun tadi dalam 10.40. So habis pun 10.45. Rezeki pada anda. Right guys, so dah deposit. Jangan lupa PM admin anda untuk dapatkan support dan senior group. So all the best dan selamat malam.